Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Siti ucapkan kepada penonton-penonton di luar sana. Semoga anda berada dalam keadaan yang sehat dan selamat. Walau di mana pun anda berada, pastikan anda amalkan SOP yang telah ditetapkan. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa. Itu adalah lagu daripada P. Ramlee. Seperti yang you guys mesti pernah dengar. Berkorban apa saja. Kenalah dengan tajuk kita hari ini, iaitu Raya tahun 2020. Berkorban atau terkorban. So seperti yang you guys semua tahu, kita sekarang ni dah dalam proses pemulihan daripada virus COVID-19. So mestilah orang kata ramai yang telah berkorban untuk kita berjaya sampai ke tahap yang sekarang ni. Kita nak bebas dari COVID-19, memang dah ramai berkorban lah. So antara orang-orang yang berkorban ni adalah frontliner kita, iaitu seperti doktor-doktor, abang-abang askar kita, abang-abang bomber. Lepas tu dengan orang kata yang food driver tu, Grab food, apa lagi? Eat to eat ke, itulah semua. Lepas tu, so Siti nak tanya you guys ni, kita ni semua sebenarnya termasuk dalam golongan yang berkorban ataupun terkorban? Bagi Siti, of course lah kita dalam golongan yang berkorban. Sebab kita ni sebenarnya dah banyak juga berkorban sepanjang kita terkena dengan virus COVID-19 ni. Yang pertama, waktu korang. Bila masanya korang keluar setiap hari tu dah terpaksa korang duduk rumah saja. So waktu korang terhadkan berada di rumah sahaja. Lepas tu korang punya kerja. Sebelumnya korang kerja kat office, bolehlah keluar jalan sekejap ke bila rehat kan. Sekarang ni korang kerja kat rumah sahaja. Duduk terperuk je rumah. So kita korang dah korbankan korang punya kebebasan diri korang. Lepas tu korang punya social. Sebelum ni korang ada juga keluar-keluar, pergi shopping, pergi makan dekat warung lah, dekat mamak lah. So korang juga dah berkorban tu. Lagi satu, yang terkini punya raya korang. Korang dah berkorban kan? Siapa yang tak dapat letak daerah tu, jangan risau. Raya korban ada ni. Dah boleh? Alright, so kita dah bercakap pasal raya korban ni kan. Raya korban dah tinggal seminggu je ni. So you guys dah bersedia ke belum? So Siti nak tanyalah, raya korban 2020 ni, kita ni berkorban ataupun terkorban? Sila korang komen. Komen. Korang tahun ni punya raya, korang berkorban ke atau korang terkorban? Mesti you guys tanya-tanya, kenapa Siti tanya soalan tu? Kenapa Siti tanya berkorban atau terkorban? Sebab raya tahun ni special, orang kata. Sebab kita dah raya dengan cara yang baru. Orang kata 2-in-1 punya raya. Kenapa 2-in-1? Sebab korang nak balas dendam raya korang kan, raya Aidilfitri korang tu. Lepas tu korang mesti nak qadak balik. Kau ambil qadak balik raya korang. Siapa qadak raya tahun ni? Angkat tangan. Tak apa, komen saja. Siapa? Alright, sebab you guys so you guys bersembang pasal raya korban tahun ni. Siti ada tetamu istimewa lah untuk you guys. Tetamu istimewa ni orang kata tetamu import tau. Dia tetamu luar daripada Aden Media Group 9 Bahad. Tetamu kali ni, tetamu yang romantik sangat. Dua pasang sejoli. Hari ni studio Siti penuh dengan semut-semut. Siti tengok pun bersemut lah. Alright, bagi memeriahkan sembang Siti hari ni, Siti bawa kepada you guys tetamu yang merupakan pengasas serta mudir dan mudirah. Siapa tak tahu mudir-mudirah ni adalah orang kata macam pengetua ataupun guru besar ya. Daripada Madrasah Tahfiz Al-Quran Ummu Warakah ataupun lebih dikenali sebagai Mat Taqwa. Baik, Siti kenalkan tetamu kita hari ini iaitu Ustaz Hafiz dan Ustazah Eva. Hai. Assalamualaikum. Alright you guys, inilah Ustazah Hafiz, Ustazah Hafiz lah, Ustaz Hafiz dan Ustazah Eva terbalik lah. So Ustaz Hafiz, Ustazah Eva, apa kata Ustaz dengan Ustazah
kenalkan diri sedikit, ceritakan latar belakang. Sebab tetamu, penonton-penonton ni semua mesti nak tahu siapa ustaz, siapa ustazah. Silakan. Okey, baiklah, insya-Allah. Sebelum tu yang kita kena tengok dulu, katanya studio ni bersemut. Hati-hati sikit Hati-hati bersemut ya. Okey, baiklah, saya akan mulakan dulu. Saya perkenalkan, nama saya Eva Sulfana atau dikenali sebagai Ustazah Eva. Saya merupakan mudirah Madrasah Tahfiz Al-Quran Ummu Warakah dan juga isteri kepada Ustaz Abdul Hafiz bin Abdul Karim, yang mana pengetua dan juga pengasas Madrasah Tahfiz Al-Quran Ummu Warakah, insya-Allah. InsyaAllah. Saya kenalkan diri saya. Saya Abdul Hafiz bin Abdul Karim sebagai pengasas dan mudir Madrasah Tahfiz Al-Quran Ummu Warakah. Dan juga saya sekarang berumur 34 tahun. Diamanahkanlah untuk sebagai pengetua dan juga mentadbir Madrasah Tahfiz Al-Quran Ummu Warakah. Mudah-mudahan sebagai pengenalan kita pada hari ini, mudah-mudahan kita sama-sama boleh mengeratkan lagi silaturahim bersama dengan Adin Media Group dan juga host kita yang paling terbaik pada hari ini. Panjang masa. Terima kasih kerana jemput Madrasah Tahfiz Al-Quran Ummu Warakah Mat-Taqwa. Ustaz, saya nak tanya juga lah. Dah berapa lama dah Ustaz dengan Ustazah menjadi pengetua pada Madrasah Mat-Taqwa? InsyaAllah. Madrasah Tahfiz Al-Quran Ummu Warakah ni ditubuhkan pada akhir tahun 2017. Maknanya kalau daripada akhir tahun 2017 hingga tahun 2020 ni dah hampir tahun yang ketiga lah. Tahun yang ketiga. Secara penglibatan saya dengan tahfiz, kalau ikutkan pengalaman lebih daripada 10 tahun. Jadi Alhamdulillah lah, dengan pengalaman yang ada, kami membangunkan Madrasah Tahfiz Al-Quran Ummu Warakah Mat-Taqwa ini dengan niat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan kami punya sebagai moto adalah Al-Quran, Allah matlamat kami, Al-Quran panduan kami. InsyaAllah. InsyaAllah. Dengar tu ya guys, itu dah sedikit latar belakang daripada Ustaz dan juga Ustazah. Bukan calon-calon orang ya. Bukan senang kita nak dirikan madrasah. InsyaAllah. Alright, so hari ni kita punya topik iaitu Raya Korban 2020, berkorban ataupun terkorban Ustaz Ustazah. Dah bersedia? InsyaAllah. Bersedia. Alright, Ustaz Ustazah. Kita nak minta lah perkongsian daripada Ustaz dan juga Ustazah. Macam mana Ustaz dan Ustazah hadapi COVID-19 yang melanda negara kita? Okey, insyaAllah. Pertama sekali, marilah sama-sama kita tingkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sehingga hari ini Allah Subhanahu Wa Taala limpahkan nikmat, rezeki, kehidupan. Walaupun kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang COVID yang kita lalui daripada PKP. Sampailah hari ini kita masih lagi PKPP, dan juga macam mana kita menghadapi COVID-19 ini. Dan kalau kita lihat sebenarnya banyak dugaan ujian. Dan kalau kita tengok tajuk tadi, korban ataupun terkorban. Okey, sebenarnya kita kembali semula. Setiap kita buat sesuatu tu, kita mesti adakan pengorbanan. Kita kena ada sifat pengorbanan, barulah kita tidak akan terkorban. Kalau kita pilih untuk terkorban, makna di mana pengorbanan kita? Itu kita balik semula kepada tajuk tadi itulah. Jadi makna apa skill kita nak buat sesuatu tu mesti melalui dengan pengorbanan. Barulah tidak akan terkorban, insya-Allah. Kalau kita letakkan sesuatu asas itulah. Jadi yang paling penting sekali, kita kena tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dapat teruskan kehidupan kita. Ya, kalau kita lihat sepanjang COVID ni memang ujian, cabaran. Kita ucapkan terima kasih kepada frontliner yang bertunggu-tunggu pun digelar sebagai pengorbanan mereka, yang jasa mereka yang kita tidak akan lupakan sampai bila-bila. Sehingga COVID pada hari ini dipuji oleh dunia untuk Malaysia. Kerana frontliner telah menguruskan COVID di Malaysia ini dengan baik. Tahniah dan terima kasih kami ucapkan kepada frontliner. InsyaAllah.
betul tu. Kita punya negara Malaysia adalah salah satu negara yang terbaik menghadapi COVID-19 sebab kita punya negara mengambil langkah yang lebih awal untuk mencegah COVID-19 ni. Alright, Ustazah, kita nak tanya jugalah, sepanjang COVID-19 ni adakah kehidupan Ustaz dengan Ustazah terjejas dari segi emosi, dari segi mental, keluarga dan juga dari segi ekonomi? Boleh kongsikan sedikit dengan penonton-penonton kita di luar sana. InsyaAllah Ustazah Eva tu. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Setakat ini yang kita dapat kongsikan dengan penonton, rakan-rakan di studio ini. Saya dengan Ustaz Hafiz sepanjang kita bermulanya tempoh PKP hari tu, saya rasa bukan kita sahajalah dekat sini, bahkan di penonton di depan sana tu, di luar sana juga merasakan dampak ataupun impak daripada COVID-19. Apa yang kami boleh kongsikan dekat sini ialah pertama-tama memang jujur senang kita berdua ni rasa daripada segi mental kita sebab kita menguruskan satu pusat pendidikan yang mana kita perlu menjaga Al-Quran tadi tu lah. Sebab kita membuka kelas pendidikan Al-Quran. Bila mana mereka terpaksa bercuti ataupun stay at home, kita orang daripada segi ustaz dan ustazah di dalam madrasah ni berfikir macam mana supaya jangan sampai pelajar-pelajar tadi tu bermasalah lah, yang pertama. Dan yang kedua, daripada segi ekonominya, macam saya dengan ustaz berkumpul, berbincang dengan guru-guru apa jalan terbaik untuk kita menangani masalah kita supaya jangan sampai madrasah ni tutup. Macam situ. Jadi plan tu kena ada lah. Ibarat kata kita ni sedang berjuang kan, tiba-tiba Allah datangkan satu ujian, kita kena bersedia. Pertama sekali kita kena bersedia dan juga jangan kita panik. Kalau kita panik, kita akan rasa macam tak boleh nak buat apa-apa. Betul tu. Bila dah terlampau panik kan, orang kata apa-apa idea pun tak muncul, ya Ustazah. Itu dari segi daripada pengurusan madrasah. Bagaimana pula dengan kehidupan Ustazah dan juga Ustaz sendiri? Kita kat rumah dengan Ustaz ni macam bertambah, orang kata bertambah mesra lah kan. Sebab sebab kita lebih banyak masa lagi selepas kita dah di PKP kan ni kan. Jadi kita dengan Ustaz pun banyak orang kata masa untuk bersama, orang kata dapat mengulang Al-Quran pun bersama, dan juga kita dapat berkongsi cerita kalau sebelum ni memang kita bekerja di tempat yang sama, tetapi kadang-kadang kita ni fokus kepada kerja, kita sampai lupa macam gitu. Jadi hikmah dia banyak. Hikmah dia banyak lah, lebih mengeratkan lagi kemesraan di antara. Yalah, alamak, saya juga yang InsyaAllah. Lepas tu kita pun Alhamdulillah lah, sepanjang kita PKP tu kita memang stay at home dekat rumah bersama ahli keluarga. Di samping tu kita merancang sesuatu yang terbaik apa yang kita nak buat kan. Jadi hubungan kami pun dengan kekeluargaan ni semakin erat, walaupun terpaksa berpisah ataupun tak dapat berjumpa dengan ahli keluarga yang lain, tetapi sekarang ni teknologi kita ni sebenarnya mendekatkan lagi. Dapat berhubung secara video kan, kadang-kadang kongsi apa orang kata masak apa hari ini. Jadi kita buat live. Betul. Betul. InsyaAllah. Itu daripada Ustazah lah. Bagaimana pula dengan Ustaz? Sebab orang lelaki dan orang perempuan ni lain dia punya. Betul. Kan? Bagi saya lah, bagi saya sepanjang apa yang berlaku COVID-19 ni sebenarnya bagi saya sangat memikirkan lah pengorbanan ataupun sangat memikirkan soal untuk menguruskan kehidupan dari segi rumah tangga, dari segi madrasah tahfiz Al-Quran Muwarraqah. Sebenarnya yang saya sangat risau dan saya sangat sayulah orang kata khususnya anak-anak yang kami, anak-anak yatim di madrasah kami, anak-anak yatim dan fakir miskin di madrasah tahfiz Al-Quran Muwarraqah. Saya yakin memang keluarga mereka sangat terjejas, lebih lagi terjejas. Dan kami tak dapat, maksudnya masih dalam keadaan kita stay at home, kami cuma dapat bertanya khabar melalui kami punya guru-guru dan juga staff. Cuma bertanya khabar bagaimana keadaan.
Kami tak dapat, kalau mereka anak-anak di dalam madrasah tu memang kami akan pastikan keperluannya cukup, makannya cukup, pengajian, pendidikan tahfiz cukup. Tapi yang kami risaukan anak-anak madrasah tahfiz ni, yang khususnya anak-anak yatim dan fakir miskin ni, bagaimana mereka menguruskan pula bukan di madrasah. Keluarga mereka bagaimana kehidupannya. Saya mengharapkan mudah-mudahan dapat mengurus dengan baik keluarga anak-anak yatim dan fakir miskin yang kami di bawah madrasah tahfiz Al-Quran Ummu Waraqah. Dan juga kita sebagai umat Islam, kalau kita letak diri kita sebagai hamba Allah yang betul-betul kita pegang pada rukun iman, beriman kepada Allah, beriman dengan Al-Quran ni, semua kalau kita pegang pada rukun iman, kita letak, kita anggap ini sebagai ujian dan juga pengorbanan kita untuk meneruskan kehidupan. Kalau kita nak bincang pengorbanan ni, dia banyak cabang-cabang dia. Betul, banyak. Banyak cabang. Kalau ibu yang melahirkan anak, ada pengorbanannya. Kalau seorang suami yang mencari nafkah untuk isteri dan juga anak-anak, bukan isteri ya, isteri dan anak-anak. Maksudnya ada pengorbanannya kan. Tak apalah, itu orang yang sini pun ada pengorbanannya. Maksudnya semua cabang-cabang pengorbanannya sangat besar. Tetapi kalau bila kita letakkan diri kita sebagai terkorban, bermaknanya kita dah pilih jalan untuk putus asa. Yang putus asa tu dalam Islam sebenarnya tak ada. Dalam putus asa tu sebab Islam dia membuka jalan-jalan penyelesaian. Al-Quran, Sunnah, Ijma' ulama kias tu kita memberi jalan, panduan-panduan kepada umat Islam. Kalau kita sebagai orang Islam lah. Jadi, yang paling penting sekali kita sebagai orang Islam, saya pentingkan sekali kita jadilah insan ataupun hamba Allah yang bersyukur kepada Allah. Kerana apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan tingkatkan lagi. Allah akan tambahkan lagi nikmat-nikmat. Tetapi kalau kita kufur dengan apa yang pemberian Allah, tunggulah azab yang pedih. Jadi itu amaran. Allah bagi kelebihan tapi Allah bagi amaran. Kan? Orang yang bersyukur, Allah bagikan nikmat. Allah berikan nikmat. Jadi awak bersyukur tak ada masalah. Bersyukur dengan rezeki, Allah tambahkan rezeki. Bersyukur dengan kita punya kenderaan dan sebagainya, InsyaAllah Allah akan tambah nikmatkan kenderaan kita. Tapi kalau bersyukur dengan isteri, penonton jawab sedikit. Saya tak nak boleh jawab. komen tambah apa Mudah-mudahan tambahkan nikmat kekeluargaan, bukan tambah isteri lain. Ni saya yang terkorban ke apa? Ni kejap lagi kena sebut api. Bukan terkorban InsyaAllah pengorbanan. Alright Ustaz. So you guys dah dengar sedikit penjelasan dan juga sedikitlah orang kata nasihat daripada Ustaz Hafiz. So Ustaz Hafiz, Ustazah Eva. So macam yang isu-isu yang macam kita dah terjejas dengan COVID-19 ni, sebab ada juga penonton di luar sana tu dia orang tak tahu macam mana nak bangkit kan. So macam mana pula cara Ustaz dengan Ustazah menangani isu-isu yang Ustaz dengan Ustazah hadapi tadi? Okey, saya ada tips untuk berkongsi dengan penonton-penonton di luar sana. Saya panggil tips ni sebagai 4S. Jadi saya sebutlah 4S. 4S. Bukan sayang. Allah. 4S. 4 semua. Okey, yang pertama sekali saya sebut tadi syukur lah. Syukur tadi saya dah sebut syukur. Memang kita kena sebagai hamba Allah sentiasa bersyukur dengan pemberian Allah. Dan kalau kita lihat COVID, kita stay at home. Kita tak boleh buat apa-apa. Tetapi berapa ramai ketua keluarga dapat belajar menjadi seorang imam. Betul. Sepanjang film saya yakin. Saya masuk Sempang sana, saya dengar azan dah. Kat rumah orang, kita tak dapat sembahyang di masjid surau. Memang sedih, saya tak dapat pergi masjid, tak dapat pergi surau. Kan? Tapi kita lalu dekat rumah-rumah setiap Sempang kalau kita lalu. And terdengar azan rumah orang. Alhamdulillah, ni rumah dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Macam-macam jenis azan kita dengar. Mekah ada, Madinah ada, semua ada. Lepas tu kita lalu pula masuk Sempang lagi satu. Kita dengar pula anak-anak muda jadi imam, anak-anak kepada keluarga. Jadi imam. Allahu Akbar.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Macam-macam kaedah bacaan. Ada yang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Macam-macam jenis lagu. Ada yang Maknanya macam-macam lagu sendiri pun ada. Makna hikmahnya banyak. Kan kita dengar keluarga-keluarga ni menghidupkan. Ada yang menelefon saya bagaimana saya nak belajar macam mana nak semayang tarawih di rumah dalam bulan Ramadan. Kebetulan PKP kita pun dalam bulan Ramadan. Tetapi nak hidupkan suasana masjid. Hidupkan suasana surau sampai betul. Penat juga saya mengakal-akal. Tetapi saya fikir benda tu manfaat. Sebab buat apa duduk rumah tak buat apa-apa. Inilah ilmu yang disampaikan. Jadi macam mana gaya masjid dan surau tu bertarawih dia nak hidupkan dalam keluarga. Alhamdulillah itu hikmah. Itu yang pertama. Jadi yang pertama tadi syukur. Okey. Yang kedua sabar. Sabar dan tingkatkan kesabaran. Sabar tu paling penting. Dan sabar ni adalah kunci. Dalam Quran sebut akhir surah Ali Imran, ya ayyuhallazina a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, Allah sebut 4 kunci. Dalam ayat tu pun ada 4 kunci. Okey? Kunci kejayaan. Bukan kunci kebahagiaan rumah tangga. Kunci kejayaan. Boleh juga lah. Okey, insyaAllah. Yang pertama sekali Allah sebut bersabarlah. Wahai orang-orang yang beriman. Bila beriman, kita dah semua orang-orang yang beriman. Bersabarlah. Tu tadi. Lepas tu Allah ulang lagi. Tingkatkan kesabaran. Maknanya dah sabar, tingkatkan kesabaran. Maknanya, bila kita diuji oleh Allah, 2 perkara ni tak boleh jauh. Sabar, tingkatkan kesabaran. Kalau kita usaha, tingkatkan usaha. Kalau kita rajin, tingkatkan kerajinan. Begitu. Dia berikat begitulah ayat bila Allah SWT sebut tadi. Bila dah sabar, kedua mesti tingkatkan kesabaran. Lepas tu bersedia. Warabitu bersedia. Wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Takwa ni maknanya ikut apa yang Allah suruh. Tinggalkan larangan Allah SWT. La'allakum tuflihun. Kamu beroleh kemenangan, kejayaan. Itu janji Allah SWT. 4 kunci tadi. Tapi saya ambil 4 S tadi. Yang kedua sabar. Maknanya sabar mesti kena tingkatkan kesabaran. Kalau tadi yang pertama syukur. Syukur tingkatkan kesyukuran. Gitu. Kan? Sabar. Yang ketiga sederhana. S sederhana. S yang ketiga sederhana. Maknanya sederhana dari segi kehidupan kita. Bila berlakunya macam ujian ni, mengajar kita, mentarbiah jiwa kita dari segi menguruskan kekeluargaan, menguruskan ataupun menguruskan ekonomi keluarga sebagainya, kita belajar hidup bersederhana. Dan itu sebagai sunnah Rasulullah SAW. Yang bersederhana, kita berbelanja pun bersederhana, asal cukup makan. Dan kerajaan pun mengajar kita baru-baru ni pun asal cukup dengan keperluan makanan. Asal-asal makna bersederhana, maknanya itu juga diajar sebagai ulil amri kita. Kan? Orang yang berkuasa di kalangan kita. Itu yang S yang ketiga. S yang keempat apa dia? Sedekah. Sedekah. Okey, sedekah walaupun kita terjejas, walaupun kita terjejas dengan berapa, sedekah ni tak semestinya kita nak tunggu kita ada banyak duit lain. Betul. Kalau senyum itu pun sedekah. Takkanlah tabung lalu pun kita senyum ni. Tak juga. Tapi maksudnya sedekah tu berbagai bentuk dan situasi lah. Jadi sedekah ni tak perlu kita kata nak kena jadi, mesti nak jadi kaya baru nak sedekah. Tidak. Sedekah ni dengan berbentuk berbagai cara. Ada kita tolong orang itu pun kita sedekah dengan tenaga. Kita sedekah dengan wang ringgit, tak semestinya nak kena banyak. Tidak, kita tidak ada. Yang penting ikhlas. Kunci tadi sedekah adalah ikhlas. Kalau sedekah dengan isteri pula? Sedekah dengan isteri tu wajib. Dah wajib, kewajipan. Saya dah tak mampu nak berkata dah kat tepi. Sedekah. Gula manis sangat kat tepi. Yang pasti dengan faktanya dengan sedekah tidak akan punca jadi miskin. Dengan sedekah tidak akan punca jadi miskin. Bahkan Allah tambahkan lagi, Allah ganda-gandakan lagi rezeki. Rezeki kesihatan. Setiap kita nak bersedekah ni, kalau saya niatkan. Betul. Setiap amalan tu memang bergantung kita digalakkan dengan niat lah dengan niat. Kalau ada keluarga yang tak berapa sihat, kita niatkan untuk kesihatan.
Kita kirakan Kalau dengan kita doa. ada hajat sesuatu, contohnya anak kita nak ambil peperiksaan ke, anak kita nak mulakan sekolah ke kan, kita boleh dengan sedekah tadi tu, ya Allah ya Tuhanku, dengan sedekah ini aku ingin hajat, katalah apa hajatnya. Kalau macam saya ada anak, saya nak hajat, mudah-mudahan dengan sedekah tu ini, anakku siapa, Amalina ke siapa namanya, sebutkan namanya dan doakan untuk dia. Mudahan dia dekat sekolah tu dia terbuka pintu hati dia, ataupun saya doakan hajat kepada keluarga kita yang sedang sakit. Sedekah ni sebenarnya lebih membanyakkan lagi itulah dikatakan the power of sedekah. The power of sedekah, insya-Allah. Banyak kelebihannya. Banyak kelebihan, insya-Allah. So you guys dah dengar tips-tips daripada ustaz dengan ustazah tadi, iaitu ada 4 S dia ustaz. Yang pertama, syukur. Lepas tu korang kena sabar. Yang ketiga, korang kena bersederhana. Lepas tu yang keempat tadi, sedekah. So InsyaAllah. itu adalah 4 tips daripada ustaz dengan ustazah. Bukan senang nak dapat tips tu kan you guys. So ni you guys dah tahu tips ustaz dengan ustazah ni. So korang amalkan. Mana tahu rezeki korang melimpah ruah. InsyaAllah. Itu dari segi kehidupan ustaz dengan ustazah. So Siti nak tanyalah untuk dari segi isu yang dihadapi ustaz dengan ustazah di madrasah. So sebelum tu apa kata ustaz dengan ustazah, ceritakan sedikit latar belakang madrasah Mataqwa ni. InsyaAllah. Madrasah Tahfiz Al-Quran Ummu Waraqah ni sebagai singkatannya adalah Mataqwa. Yang mana madrasah kami memfokuskan kepada pelajar perempuan sahaja. Daripada umur 7 tahun hingga 17 tahun. Betul. Kebanyakan di madrasah kami ini semua pelajar perempuan lah. Memang tak ada pelajar lelaki. Dan kategori dalam madrasah kami ada kategori rendah 7 tahun hingga 12 tahun. Dan kategori menengah 13 hingga 17 tahun. Dan kami beroperasi di Lempas Baru. Lurah 7 ada satu bangunan. Lurah 18 pun ada satu bangunan. Lurah utama ada satu bangunan. So ada 3 bangunan. Menengah tu kami pecah kepada 2 kategori lagi. Ada satu memang terlalu ramai lah. Yang keduanya kita pecahkan 2 kategori itu. Satu bahagian kelancaran. Mana yang nak membetulkan baca Al-Quran kita pecahkan satu kategori. Yang dah mula menghafaz Al-Quran insyaAllah dalam target dalam genggaman kita yang akan lahir sebagai hafizah Al-Quran. Satu bangunan lain lagi. InsyaAllah. Mereka semua ada dalam hampir 60 orang. Dan mereka semua dalam perjalanan nak mengkhatamkan Al-Quran. Jadi saya perlukan penonton-penonton mendoakan anak-anak madrasah tahfiz Al-Quran Ummu Waraqah ni agar hatinya terang dapat menjadi hafizah Al-Quran yang bertakwa. Okey, itu kategori dari segi untuk memudahkan pendidikan. Nak ceritanya ada kategori rendah, ada kategori menengah. Jadi rendah dia ada cara kanak-kanak. Cara mendidik tu berbeza dengan yang menengah. Jadi tu kita asingkan. Agar guru-guru boleh mendidik kanak-kanak. Ialah kanak-kanak ni kadang-kadang nak bermain, ada nak berhappy, yang real. Kadang-kadang tak dengar cakap Kanak-kanak Rebina lah kata. Jadi dia ada tahfiz yang berkonsep kanak-kanak. So yang tahfiz yang berkonsep menengah ni dia lebih kepada serial juga. Okey, itu dari segi kategori. Dan juga madrasah tahfiz Al-Quran Ummu Waraqah ni memfokuskan 2 elemen penting. Yang pertama sekali adalah pendidikan tahfiz Al-Quran yang bersistemkan negara Turki. Kalau nak cerita sistem negara Turki memang panjanglah, tapi untuk cukup yang penting hafaz Quran, masih kategori hafaz Quran. Okey, dan yang keduanya kita memfokuskan kepada kebajikan. Iaitu kebajikan bagi golongan anak-anak yatim dan fakir miskin yang berminat dengan bidang tahfiz Al-Quran secara percuma untuk belajar di ini bukan manifesto tetapi memang betul-betul percuma di Madrasah Tahfiz Al-Quran Ummu Waraqah. Kan betul-betul percuma dan juga anak-anak ni dengan syarat berminat dan lulus temu duga lah. Ada temu duga. Ada temu duga. Dan semua sekali pelajar tahfiz pun memang ada temu duga. Sebelum nak masuk madrasah memang dengan syarat ada temu duga lah. Dan insya-Allah bulan Oktober ni akan kita buka untuk interview untuk pelajar-pelajar baru tahun 2021 insya-Allah. Jadi seberingkas tentang Madrasah Tahfiz Al-Quran Ummu Waraqah, pelajar kami dalam 18 orang 18 orang telah lahir sebagai hafizah Al-Quran yang bertakwa. Maknanya dah berjaya dah. Alhamdulillah. InsyaAllah doakan pelajar kami semua ada sekarang 186 orang. Maknanya kalau 18 orang dah berjaya, ada lagi ramai lagi yang belum lagi dalam perjalanan. Jadi saya perlukan doa tuan-tuan semua, doa penonton-penonton, doa perempuan, ibu-ibu di rumah sana,
tolong doakan anak-anak ni dalam hati dapat Amin. menjadi hafizah Al-Quran yang Amin, bertakwa, insyaAllah. Amin, insyaAllah. Alright, so you guys dah dengar apa yang Ustaz terangkan sedikit. So siapa yang berminat dengan apa yang Ustaz offer tadi untuk masuk ke tahfiz madrasah so you guys bolehlah PM Ustaz ataupun boleh klik pada link yang admin letakkan di pin komen. So you guys, apa kata you guys komen atau korang share sedikit apa yang you guys rasa-rasa korang ni berkorban ke atau terkorban. Alright, so kita masuk pada cara-cara Ustaz dengan Ustazah macam mana pihak di madrasah hadapi COVID-19 dari segi murid-murid dia, daripada ustazah-ustazah dia, dari segi pihak pengurusan dan juga cara pembelajaran di madrasah sepanjang dilanda COVID-19 ni. InsyaAllah Yayang boleh Okey. Okey, baik. Seperti yang Siti tanyakan tadi tu, bagaimana cara menghadapi sepanjang tempoh PKP ni anak-anak murid kita, ustazah-ustazah kita, pekerja-pekerja kita dan juga bagaimana pengurusan pihak Madrasah Mat-Taqwa dalam menanganinya. InsyaAllah secara ringkasnya di sini saya nak terangkan untuk para penonton dan juga Siti. Okey. Kalau di madrasah kita, kami ni Mat-Taqwa, kami pada awal PKP hari tu kami biasanya bagi anak-anak cuti dululah sebab masa tu kebetulan cuti. Jadi kami menyediakan homework ataupun di rumah tu stay at home tapi kita tukarkan kepada tahfiz at home. Tahfiz at home tu maknanya jadual pembelajaran di rumah. Jadi yang monitor anak-anak ni adalah lebih kepada ibu bapa sebenarnya. Kami sebagai guru-guru hanya meletakkan satu silibus ataupun jadual untuk dia bawa ke rumah tu. Jadi yang monitor dia betul-betul kat rumah tu adalah sebenarnya mak ayah. Inilah cerita mak ayah yang kena berkorban. Kan? Okey, itu satu. Kemudian yang kedua, guru-guru kita memang ikut arahan ataupun saranan daripada Kementerian Malaysia kita ni, yang mana semua tidak dibenarkan untuk keluar ataupun bekerja waktu tu. Jadi kami bukan terpaksa, memang kena berkorban dan patuh pada arahan yang mana kami bekerja secara online di rumah. Jadi kita minta guru-guru untuk supaya teruskan pengajaran ataupun semak Al-Quran tu supaya jangan tiada langsung. Orang kata daripada dua, orang kata biar satu daripada tak ada kan. Daripada dua biar satu. Satu biar dua. Betul ke situ. Okey. Ambil kesempatan. Okey. Jadi itu secara ringkasnya lah. Tapi daripada segi fokus kita sebenarnya adalah supaya anak-anak madrasah tadi tu di rumah tetap dengan membaca Al-Quran supaya mereka ni sentiasa dengan Al-Quran. Sebab matlamat kita buka madrasah ni adalah kerana Allah Ta'ala yang pertama, yang kedua adalah kerana Al-Quran kita tadi. Panduan kita adalah Al-Quran. Jadi yang ketiganya pula yang macam mana pengurusan kami, secara orang kata perbincangan lah dari segi online meeting pakai Zoom walaupun masa tu macam mana tapi kita cuba berikan yang terbaik walaupun ada kengkangan daripada mak. Kita faham masa PKP ni ramai mak ayah yang terjejas dan kebanyakan mak ayah mengambil inisiatif untuk mencari rezeki secara online. Jadi kengkangan kita, masalah kita kadang-kadang telefon tu kita nak telefon mak ayah. Kita tak salahkan mak ayah, tidak. Cuma kita faham keadaannya dekat situ tu anak-anak yang tak ada telefon. Jadi kita kena ikut juga masa mak ayah. Jadi mak ayah tak boleh nak bagi fokus 100% kepada kita punya silibus tu disebabkan kerana nak mencari rezeki tadi tu. Yang tu. Lepas tu cara yang ketiga pula, kita tetap berkomunikasi lah. Walau macam mana pun, dan syukur Alhamdulillah walaupun sepanjang PKP ni, Alhamdulillah yang kita dapat rasakan rezeki madrasah tu semakin bertambah-tambah. Sebabnya mungkin orang nak bersedekah kan, orang nak menginfakkan ke jalan Allah ni di antara ujian-ujian yang diberikan ni dengan bersabar lagi bertambah lagi rezekinya bila dia bersedekah di bulan
Ramadan tu hari. Jadi bila di dalam bulan Ramadan, alhamdulillah lah sangat membantu kepada penyumbang-penyumbang daripada luar sana. Saya ucapkan dengan Ustaz Hafiz, jazakallahu khairan katsira. Mudah-mudahan rezeki antuna, rezeki para penyumbang semua, antum semua dapat bertambah lagi dengan berkatnya insya-Allah. InsyaAllah. Dan juga saya juga di kesempatan ini pun sangat jutaan terima kasih kepada semua sekali. Ibu bapa. Walaupun dalam keadaan kita faham. Kita faham dalam keadaan terjejas dengan COVID-19, saya faham dengan ekonomi, tetapi ada jiwa-jiwa umat Islam, maknanya yang ditarbiah oleh Nabi Muhammad SAW dengan berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Ada jiwa-jiwa yang ingin cuba usaha menghidupkan pusat-pusat ilmu. Ramai. Alhamdulillah, saya ucap terima kasih banyak-banyaklah kerana saya mula-mula fikir mungkin yelah kita faham terjejas ada hamba-hamba Allah yang hatinya ikhlas, hatinya yang ada perhatian, yang hadir juga datang secara individu dan sebagainya, masih lagi mengikut SOP dan sebagainya. Hadir untuk bantu Madrasah Tahfiz Al-Quran Muwarakah. Dan juga Ustaz, kita juga nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada ibu bapa, para pelajar kita yang telah berkorban di rumah sana untuk bersungguh-sungguh memberikan untuk anak-anak, terutamanya ibu bapa yang berkorban dari segi masa, daripada segi tenaga. Ada yang sampai tak tidur malam tau yang. Dia menjaga hafazan anak-anak tu buatkan. Semata-mata dia nak supaya anak dia ni macam mana dekat asrama, macam tu juga dekat rumah. Tahniahlah saya ucapkan kepada ibu bapa. Walaupun ada ibu bapa yang sibuk dan sebagainya, kita dapat kongsi bersama waktu-waktu tu yang walaupun sedikit tetapi manfaatnya sangat besar, insya-Allah. InsyaAllah. So you guys sudah dengar seperti apa yang Ustazah ceritakan sikit tadi. Rupanya ada juga insan-insan yang walaupun dalam keadaan yang orang kata yang dilanda dengan COVID-19 ni terjejas walau macam mana pun, diorang still lagi orang kata berkorban waktu diorang, berkorban tenaga diorang untuk membantu insan-insan yang orang kata lebih terjejas lagi daripada diri diorang. So kita bercerita pasal terjejas pasal COVID-19 ni. So seperti Ustaz dengan Ustazah tahu, memang terlampau ramai lah di luar sana tu yang memang betul-betul orang kata terjejas dengan COVID-19 ni. Dia ada yang lepas COVID-19 ni ada yang telah dibuang kerja sebab syarikat tak mampu untuk bayar gaji. Tapi ada juga yang dia lebih dahsyat lah. Ada yang di luar sana tu perniagaan diorang ni diorang terpaksa tutup. So Ustaz dengan Ustazah ada apa-apa tak tip-tip ataupun nasihat ataupun amalan yang boleh diorang amalkan untuk diorang amalkan dalam kehidupan diorang, dan juga untuk diorang bangkit semula untuk diorang naikkan balik semangat diorang untuk bangkit melawan COVID, perkara-perkara yang telah diorang hadapi tu. Okay. Baik, insyaAllah saya secara peribadi dulu untuk kongsikan bersama para penonton, nanti akan disambung oleh Ustaz Hafiz. Okey, daripada saya khususnya para ibu-ibu ataupun para wanita di rumah sana, bagaimana kita nak menangani ataupun kita nak bangkit semula setelah masalah COVID-19 ni berlanda negara kita kan. InsyaAllah di sini saya tidaklah hebat untuk menyatakan apa yang sebaiknya, cuma apa yang saya boleh kongsikan bersama dengan sahabat-sahabat di luar sana, pengalaman-pengalaman ataupun apa yang kita boleh kongsi. Yang pertama, seperti mana yang saya sendiri selaku isteri dan juga selaku ibu dan juga selaku orang yang merancang madrasah bersama dengan suami. Okey, di antaranya pertama sekali kita niat dulu. Pertama kali kita kena tengok niat kita tu kerana apa. Niat saya sebagai seorang isteri. Tentu kita daripada awal kita diuji macam-macam kan. Tapi kita nak tahu macam mana kita nak kendalikan diri kita sebagai seorang isteri. Yang kedua, niat kita sebagai seorang ibu. Bagaimana kita nak mendidik anak kita tadi tu. Yang ketiga, yang keempat macam mana kita nak
niat kita buka madrasah tadi tu. Okey, niat paling penting sekali. Sebab apa? Segala sesuatu tu bermulanya dengan niat. Betul tu, apa-apa nak dilakukan semua mula dengan niat. Kalau niat, walaupun orang kata kalau niat tu baik, tapi tak buat pun orang kata mesti dapat pahala. Betul, sangat-sangat. Dan kedua sekali adalah usaha kita, kekuatan kita. Sebenarnya kita perlukan diri kita dulu sebelum kita nak. Kekuatan tu adalah dalam diri kita. Sebelum kita nak keluar, nak buat sesuatu perkara tu, yang pertama tadi dah niat. Yang kedua, kekuatan kita dalam kita itu usaha kita. Kan? Dan satu lagi, kita kena bersandarkan dengan pesanan ataupun dengan apa orang kata, dalil daripada Al-Quran yang bermaksud, saya bacakan sedikit ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, janganlah kamu mencampakkan diri kamu kepada kebinasaan. Maksudnya tu kita memanegekan diri kita tu, sesuatu tu kita yang meletakkan. Okey, kalau kita letakkan diri kita tu sebagai orang yang tidak baik, maka kita akan pergi yang tidak baik. Tetapi Allah dah menegaskan dekat situ, dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu kepada kebinasaan. So kita yang tahu diri kita macam mana. So nak buat sesuatu tu, letakkanlah diri kita kepada sandaran yang betul, insya-Allah. Insya-Allah. Teruskan. Insya-Allah. Saya tambah sikit sayang. Boleh. Aduh. Okey, kita kembali balik. Kalau kita dengar kisah sirah Nabi Yunus alaihi salam, yang mana yang telah ditelan ikan nun, ikan kalau kita faham ikan yang besar, ikan paus lah di sini. Okey. Nabi Yunus diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Nabi Yunus telah ditelan ikan, bahkan para ulama mengatakan lebih 3 minggu, ada lebih 40 hari. Lebih dia punya masa, makna ambil lama. Kita stay at home berapa hari dalam rumah? 30 hari gitu. Ada mula-mula seminggu, lepas tu ada PKP kedua, ada hampir sebulan lah kita stay at home. Okey, Nabi Yunus duduk dalam perut ikan tu kegelapan. Tak ada makanan. Yang ada Allah semata-mata. Yang ada hanya Allah semata-mata. Dan Nabi berdoa dan berzikir dengan doa La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa ini boleh diamalkan ketika dalam kesusahan. Banyakkan baca doa La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa Nabi Yunus tu, itulah doa Nabi Yunus ketika dalam kegelapan dalam perut ikan. Selama 40, kalau dengar lagu anak-anak tadika kan, 40 hari 40 malam kan. Itulah. Tapi dalam perut ikan tu, Nabi di kuarantin. Nabi Yunus alaihissalam di kuarantin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Maknanya bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sepanjang berapa lama dalam perut ikan tu, akhirnya Nabi Yunus keluar dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keluar dan juga teruskan perjuangan dan kehidupan ataupun amanah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Itu tentang Nabi Yunus alaihissalam. Kalau kita singkat balik sirah daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjuangannya terlalu banyak. Jadi saya ambil contoh, mungkin doa tadi boleh kita amalkan, dan juga doa yang ketika kita dalam kesusahan, kita boleh memperbanyakkan berdoa kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah sebagai tempat kita minta pertolongan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Banyakkan berdoa kepada Allah. Kerana apa? Dalam surah Al-Baqarah, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Maksudnya apa? Bila orang bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, di manakah, maknanya di mana aku berada, aku sangat hampir kepada orang-orang yang berdoa. Maknanya orang yang berdoa ni sangat hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah akan memperkenankan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan perkenankan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Memang aku akan perkenankan. Tapi dengan syarat. Mesti ada syarat. Kan? Fal yu'minu bi fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Mesti ikut seruan dan perintahku dan beriman dengan la'allahum yarshudun. Semuanya Allah yang tentukan. InsyaAllah. Jadi berkenaan tentang doa tadi, maknanya Allah sangat hampir dengan orang-orang berdoa. Belum kira kita tak berdoa. Betul. Kan? Kita dalam diuji dengan ujian, terjejas,
memang kita akan runsing. Runsing tu sebagai satu kita letakkan satu pelaksanaan ataupun pengurusan untuk menyelesaikan satu masalah tadi. Tetapi hubungan kita dengan Allah itu sangat utama. Sangat kita utamakan. Apa terjadi tu saya sebut dalam Islam tak ada istilah putus asa. Tak ada istilah putus asa. Maknanya hubungan dengan Allah jaga, hubungan dengan manusia pengurusan bersama manusia. Jadi bila kita ada masalah macam nak terjatuh dalam perniagaan, rasa dah tak boleh nak manage, kita kena ada plan B, plan C, rancang baik. Rancang baik-baik, insya-Allah, itulah hubungan Allah kena jaga, hubungan sesama manusia dan juga kena ada perancangan yang baik supaya boleh menguruskan seterusnya. Jangan putus asa, ada jalan penyelesaian. InsyaAllah. Dengar tu you guys, panjang lebar Ustaz guys. Saya pun banyaknya. Nanti kena tanya balik ni. Alright guys, so itulah beberapa tips dan juga amalan-amalan yang boleh you guys amalkan untuk you guys kembali juga semangat menghadapi korang punya kehidupan seharian atau kehidupan sekeliling korang. So, yang pasti seperti yang Ustaz cakap, jangan putus asa dan pastikan jangan korang fokus dengan masalah korang tu, tapi korang fokus dengan korang punya kehidupan, dengan hubungan korang dengan Allah, hubungan korang dengan sesama manusia terperbaiki. So insya-Allah pasti Allah akan mudahkan urusan korang semua. Alright. Terima kasih Ustaz juga atas perkongsian yang Ustaz dengan Ustazah kongsikan sebentar tadi. Sama-sama. Patutlah kita tengok steady je kan, atau romantis je daripada awal sampai akhir. Itulah tips-tips dia. So suami isteri kat luar sana tu, siapa nak romantis macam Ustazah ni, jangan lupa lah kan, amalkan tips-tips tu. Alah, apa lagi. Alright. So you guys, soalan Siti, Raya tahun 2020 ni, you guys rasa you guys ni berkorban ataupun terkorban? So jom komen. Jangan lupa share juga dengan kawan-kawan you guys tu supaya akan lebih ramai lagi live kita. Alright. Tapi pada Siti lah pasal berkorban dengan terkorban ni, bagi pendapat Siti lah kan. Dia depend pada kita punya cara pemikiran kita. Ya, betul. Kalau kita fikir kita aku banyaklah, aku rasa aku terkorban lah sebab COVID-19 ni macam-macam lah terasa tu. Itu kalau kita dah fikir kat situ, orang kata automatik kita punya seluruh raga pun dah rasa, putus rasa, terkorban. Tapi kalau you guys fikir korang ni positif, korang kata aku jenis berkorban, aku boleh bangkit semula, akulah juara. InsyaAllah korang boleh bangkit semula. Betul kan Ustaz-Ustazah? Betul. So Ustaz-Ustazah, Siti dengar sebelum ni masa time raya haji ada buat aktiviti korban ramai-ramai. Ya, betul. Boleh Ustaz dengan Ustazah terangkan sedikit apa yang ada pula. Apa yang Ustazah anjurkan tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berkenaan dengan korban, korban atau terkorban tadi, kita ambil tajuk korban dululah. Korban. Okey, insyaAllah korban yang kita maksudkan korban ni adalah syariat pada hari raya Aidiladha, iaitu sembelih haiwan. Okey, sebelum saya pergi kepada secara ilmiah bab korban, saya ceritakan dulu keadaan. Okey, keadaan yang kita ataupun pelaksanaan ibadah korban kami daripada Madrasah Tahfiz Al-Quran Ummu Warakah Matakwa bersama dengan NGO Ihtimam Care Malaysia. NGO Ihtimam Care Malaysia ni dah melaksanakan korban lebih 10 tahun. Lebih, maknanya dah sekarang ni dah 13 tahun. 13 tahun. Jadi Alhamdulillah di Kemboja. Tapi tahun ni Alhamdulillah kita dah banyak lagi tempat kita buka. Yang mana di Kemboja satu tempat, di Indonesia Aceh dan juga di Riau. Riau ni kampung Ustazah Ifah Sufana. Riau. Dan juga di Kemboja tu di sepadan Thailand, di sepadan Kemboja tu dah masuk Thailand pun ada juga tempat korbannya. Di sepadan Vietnam juga pun ada tempat korbannya. Jadi
Alhamdulillah, maknanya dah sepanjang 13 tahun kami beroperasi dengan korban ni. Syukur Alhamdulillah, maknanya dah mula tempat tu dah mula banyak. Cuma untuk makluman di Kemboja semuanya majoriti umat Islam di sana adalah fakir miskin. Tempat kami laksanakan ibadah korban, nama tempat dia Kampung Kosodin, Bahagia. Kampung Kosodin. Kalau kat sana Kosodin, itulah bunyi dia lain. Kampung Cham ni sebenarnya negeri. Macam Johor negeri, Pahang negeri. Kampung Cham ni besar Kampung Cham ni. Tapi majoriti umat Islam. Okey, jadi kita ada satu nama kampung ni di pulau. Makna jauh daripada orang juga di pulau. Ada umat Islam di sana. Yang memerlukan daging dan lembu. Dia orang makan lembu. Umat Islam di sana makan lembu setahun hanya sekali saja. Hari Raya Korban lah. Hari Raya, kalau kita ada hantar korban, baru dia dapat makan daging korban. Kalau kita di Malaysia ni, Alhamdulillah, kalau orang miskin pun masih lagi jumpalah daging lembu. Tapi di sana memang terhad sangat. Setahun hanya sekali dapat makan daging korban lembu. Itu di Kemboja. Jadi kami yang sekarang ni baru kalau kami kumpul, kalau di Johor dengan Singapura kami dapat kumpul baru ada dalam 24 ekor. 24 ekor hingga 25 ekor baru. Tapi kalau gabung seluruh Malaysia dengan kan NGO Intimam Malaysia ni, Terengganu, Kelantan, Selangor semua kami bergabung semua, baru ada dalam hampir 70 ekor. Sedangkan di Kemboja itu ada 140 buah kampung yang patutnya kami nak agihkan. 140 buah kampung. Dulu masa mula-mula kami masuk Kemboja dulu, kami datang makna setiap tempat-tempat kampung-kampung kami kena masuk. Sekarang ni kita buat satu tempat yang besar lapang. Makna setiap kampung-kampung yang dah dilantik oleh Qadi. Kita kalau kat sini Qadi lah. Dia panggil macam ketua kat situ. Dia pun dah macam dah kalau sini YB lah. Mungkin dah naik macam itu. Jadi dia dah panggil ketua-ketua kampung tu untuk ambil lembu-lembu di satu tempat saja. Jadi kita tak ada dah masuk kampung-kampung lagi. Tetapi 140 buah kampung, satu kampung ada hampir 50 keluarga umat Islam miskin. Ada satu kampung ni sampai 100 buah keluarga. Tetapi lembu baru sekarang baru ada dalam hampir 70 ekor. Tak cukup. Tak cukup. Jadi perlukan lagi umat Islam di Malaysia ni yang ada rezeki lebih yang Allah berikan ni. Marilah kita berkorban sama-sama di Kemboja. Kita membuat. Setakat ni Kemboja masih buka lagi. Penyertaan masih buka lagi. Kita perlukan sebab banyak lagi umat Islam sana yang tak dapat lagi daging lembu. Kalau setakat 60 ekor nak bagi 140 buah kampung dapat seorang secebih. Dia tak tahu. Sikit sangat dapat makan apa. Jadi kita nak banyak lagi lembu insya-Allah. Dan juga yang keduanya di Aceh. Alhamdulillah di Aceh kami ada 10 ekor lembu dan juga berapa ekor kambing lah. Alhamdulillah di Aceh tu kita bangunkan satu pusat tahfiz juga di sana. Kita bangunkan pusat tahfiz agar anak-anak kampung tu dapat belajar Al-Quran, belajar tahfiz dan juga belajar ilmu-ilmu. Sekarang tengah dalam pembangunan dan nak siap lah insya-Allah, doakan dalam masa sikit insya-Allah siap. Di Aceh, di Riau pula tahun ni baru lagi di kampung pertama kalinya. Jadi mungkin Ustaz Zaifah boleh ceritakan sikit kampung, cuma nak sampaikan sikit baru tahun ni mungkin 3 ekor lembu di kampung Ustaz Zaifah dan juga baru ada terkumpul 6 ekor kambing korban. Jadi di kampung Ustaz Zaifah ni majoriti juga banyakkan umat Islam di sana pun ramai fakir miskin. Ya, betul. InsyaAllah kalau nak pergi kampung Ustazah, bolehlah sama-sama kita boleh minta. Tapi pun ramai fakir miskin di sana dan mereka juga sangat terharu dapat tak sangka kali ni tahun ni. Kami ingat kami dah tak ada daging korban. Sebab dah terjejah kan. Yang kita terjejah. Tak sangka ada umat Islam di Malaysia hulurkan bantuan. Jadi terima kasih umat Islam Malaysia. Teruskanlah. Buatlah berkorban di mana saja tak apa. Yang penting matlamat tu, yang penting daging korban tu sampai betul-betul golongan yang betul, fakir miskin. Sampai betul-betul. Macam kita ni hari-hari makan daging. Betul. Hari-hari kan pergi lubuk sebelah makan daging kan. Nak cerita je kan. Datuk daging Dendeng Balado pun daging juga hari-hari makan. Jadi itu cerita dari segi apa. Yang paling penting sekali kita berkorban bukan untuk menunjuk-nunjuk berapa ekor banyak, bukan. Tetapi matlamat kita syariat Allah Subhanahu Wa Taala, niat kita tu berkorban, dan kita punya niat korban daging haiwan lembu tadi tu sampai kepada fakir miskin yang memerlukan. Pada orang yang sepatutnya. Sebab dalam Quran sebut Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar
Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Surah tu sangat pendek dalam Quran. Semua hafal. Kan? Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya Allah telah kurniakan nikmat yang banyak di dunia dan di akhirat kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat ini tunjuk kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada kita semua lah. Kepada semua sekali. Kepada manusia. Jadi Allah berikan nikmat yang mana? Lepas tu Allah kata apa? Fasalli li rabbika. Dan oleh itu kerjakanlah. Kerjakanlah solat kepada Tuhanmu semata-mata kerana Allah. Semata-mata kerana Tuhan. Kerana Allah. Wanhar. Dan berkorbanlah sebagai tanda syukur kepada Allah. Wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Orang yang benci kepada Nabi tidak akan dapat apa yang kita ingini. Allah Ta'ala kata inna syani'aka huwal abtar. Tak akan dapat orang yang benci kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi fasalli li rabbika wanhar sebagai, walaupun korban ini sebagai sunat yang dituntut, sunat muakkad, tetapi dalam Islam sangat dituntut. Oleh itu berkorban sebagai tanda, yang penting sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, yakinlah setiap apa yang kita korban, kita hulurkan, Allah akan tambahkan lagi rezeki, nikmat yang melimpah ruah dengan penuh keberkatan. InsyaAllah pasal Riau, korban Ustazah Eva, Yayang tu Eva akan terangkan. Okey, untuk pertama kalinya tahun ini kita daripada NGO dan madrasah membuka peluang kepada sesiapa yang ingin berkorban, yang ingin membantu rakyat masyarakat yang memang dalam kesusahan, dalam keadaan terjejasnya ekonomi ni tadi. Salah satunya di kampung saya iaitu di Taluk Kuantan, di Riau, yang mana penduduk-penduduk dekat sana merupakan majoriti. Mereka ini banyak terjejas daripada segi sawahnya, getah kebunnya, macam-macam lah. Jadi baru berapa hari yang lepas saya telefon keluarga yang dekat sana dan mereka sangat-sangat bersyukur, sangat-sangat berterima kasih kepada sesiapa yang telah berkorban, yang telah masuk korban daripada kami. Kerana kita telah menghantar 3 ekor lembu, bagi mereka sangat luar biasa lah. Sebab setakat ni belum ada siapa lagi yang berkorban dekat sana. Setakat ni baru ini memang first time. Yes, first time. Dan di kampung sana pun belum lagi ada yang masuk korban. Maksudnya, jadi mereka sekarang ni sangat Alhamdulillah, sampaikan rasa syukurnya tu sampai telefon berulang-ulang kali ucapkan terima kasih kan. Kalau boleh saya nak rakam, saya rakamlah nanti kan. InsyaAllah itu yang terkinilah keadaan dekat sana. Mudah-mudahan sesiapa yang ingin berkorban untuk masuk korban di Kemboja ataupun di Aceh ataupun di Riau, boleh langsung telefon kami cepat-cepat. Sebab sekarang ni masih ada pembukaan. InsyaAllah kita akan tutup selewat-lewatnya berapa bulan ya? 25 hari bulan. 25 hari bulan insyaAllah. Dan juga untuk makluman, program korban kita ni tahun lepas kita bersama-sama dengan Adin Media Group. Ya, betul. Tahun ni tak dapat nak bersama pergi ke sana, itu saja. Dan kami pun tak dapat nak pergi. Rentah negara belum boleh lagi. Tapi kami dah ada wakil-wakil kami di sana. InsyaAllah. Wakil kami, Adin Media Group pun dah pergi yang sana wakil. Dah tengok dah siapa-siapa yang wakil ni. Orang-orang yang boleh dipercayai lah. Daripada Ustaz Musa tu macam yang saya sebut tadi, YB. Ataupun kalau kat sini, Qadi besar kan. Dia yang menguruskan dan ada ustaz-ustaz dia yang menguruskan di sana. Jadi kita cuma menghantar wang korban untuk dilaksanakan dan bukti-bukti korban seperti gambar tadi tu lah, ada nama orang yang sembelih, nama-nama yang berkorban. Jadi insyaAllah lah Adi Media Group, insyaAllah tahun depan kita boleh rancang lagi pergi sama-sama ni. Tahun lepas saya memang ingat kenangan bersama dengan Adi Media Group Sedia Berhad. Allah hebat. Alright, so you guys kalau you guys nak join untuk Ustaz punya aktiviti korban ni, you guys boleh klik pada komen yang dah dipin oleh admin Adin Media Group Sedia Berhad. Korang boleh klik pada situ, nanti akan direct untuk PM dengan Ustaz ataupun Ustazah. Alright, so Ustaz, saya ada dengar pasal kalau korban ni dia ada macam binatang ni, dia ada bahagi-bahagi. Kira satu binatang tu boleh beberapa orang. Betul? Boleh Ustaz terangkan sedikit? Saya terangkan sedikit. 1 ekor lembu bersamaan 7 bahagian.
7 bahagian. 7 bahagian. Contohlah satu paling limit 7. Nak satu nama 1 ekor pun tak ada masalah. 7 nama 7 saja. Maknanya lebih tak boleh lah 7. Memang 7. Kalau satu orang suami tak ada. Tak ada, itu bab lain, pengorbanan bab lain. Jangan suami yang terkena korban sudah. Jangan suami yang kena korban sudah ada. Jadi nak ceritanya satu ekor lembu tu 7 bahagian 7 bahagian boleh masuk. Berkenaan korban. Dan sikit saya nak tambahkan, masa waktu kami melaksanakan korban di Kemboja, kami lihat anak-anak yang kecil-kecil di Kemboja, dia macam kita nampak orang yang betul-betul bersyukur tau. Walaupun dia kecil, kanak-kanak, dia tunggu depan lembu tu nak dapat daging tu, macam kita boleh mengalir air mata. Kita memang macam betul kita kat Malaysia tak ada macam tu. Tak nampak tau. Kita sembelih nampak lembu berlari-lari apa suka macam tu kan. Tapi di sana anak-anak tu betul-betul menghadap daging lembu tu nak tunggu daging, nak makan. Boleh mengalirkan air mata. Saya tengok masa tu, ya Allah. Nak kongsi sikit lah. Boleh. Tu lah, memang sedih sangat. Allah. Alright, sama balik. So macam kalau satu ekor tu 7 bahagian, sama juga ke kalau macam dengan kambing? Kambing 1 ekor seorang. Dia tak boleh bahagilah. Unta pun macam itulah 7 bahagian. So yang besar-besar lah saja. Alright, so you guys dah dengar. Untuk macam pembahagian korban, so 1 ekor tu bolehlah korang masuk juga nama korang untuk macam kalau lembu. Tapi kalau you guys nak korban seekor saja, contoh korang nak korban kambing, boleh juga. So you guys just klik saja pada komen yang telah dipin oleh admin. Alright, so Ustazah, kita dah sampai ke penghujung kita punya live. Rasa sedih. Tak apa, insyaAllah ada waktu lagi, ada jodoh lagi, kita akan bersama-sama lagi. InsyaAllah. Terima kasih banyak sebab sudi menjemput kami. Sama-sama. Dan terima kasih juga lah sebab sudi untuk hadir ke live TV pada hari ini. Alright, sebelum kita tutup kita punya live hari ini, boleh tak Ustaz dengan Ustazah buatlah macam beri sedikit ulasan untuk tajuk kita pada hari ini, iaitu Raya Tahun 2020, berkorban ataupun terkorban. Okey, silakan. Saya dulu. Ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berkenaan dengan korban tahun ini, kita sambut dengan tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dengan laungan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita sambut dengan tanda kita membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga Raya Aidilfitri yang lepas kita tak dapat nak beraya secara macam biasa, tetapi cukup memberikan kesan ataupun pengajaran tarbiyah kepada kita. Begitulah kita dalam lebih kepada mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari perayaan. Kalau hari raya Aidilfitri kita sambut sebagai kemenangan. Sambut sebagai kemenangan umat Islam. Tetapi kalau raya Aidil Adha kita sambut dengan lebih kepada pengorbanan, menaikkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga pengorbanan tu berkait rapat dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Kalau kita singkat sirah-sirah tu, kita akan dapat ibrah dan pengajaran. Jadi berkenaan dengan raya tahun ini, kesimpulannya kita sebagai hamba Allah, kita kena sedari kita sebagai hamba Allah, sambutlah dengan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benarnya kerana Allah, dan juga teruskan perjuangan, jangan putus asa. Apa yang berlaku yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebagai hamba Allah teruskan perjuangan, jangan putus asa, dan terus rancang apa yang kita rancang, kita nak bina, kita teruskan buat selagi tidak melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Siru ala barakatillah. Mudah-mudahan penonton-penonton di luar sana, yang peniaga-peniaganya, sebagai pengurus madrasahnya, yang bawa geraknya, sebagai frontliner, kami ucapkan sangat-sangat jutaan pelbagai terima kasih dan tahniah kepada frontliner, kerana anda adalah sebagai ikon
pengorbanan yang sangat besar buat negara. Dan saya juga mendoakan yang telah meninggal akibat akibat COVID-19 yang telah kembali ke rahmatullah. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa mereka, warhamhum, dan rahmati mereka, wa'afihim, ampunkan dosa-dosa mereka, wa'fu anhum, maafkan dosa-dosa mereka. Dan ucapan takziah kepada ahli keluarga yang kehilangan keluarga disebabkan COVID-19. Teruskan perjuangan kita yang masih hidup ni, teruskan kehidupan, berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siru ala barakatillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaAllah kesimpulan yang terakhir tentang Raya Korban 2020, berkorban ataupun terkorban. InsyaAllah kita memilih untuk berkorban untuk masa depan anak-anak bangsa kita. Daripada sekarang ni kita bersama-sama untuk berkorban. Mudah-mudahan akan datang, ingat kita berkorban ni bukan untuk masa sekarang, tetapi adalah untuk generasi-generasi yang akan datang. InsyaAllah kita bangkit bersama-sama untuk agama Islam dan juga untuk kita sendiri ke arah yang lebih baik lagi, insyaAllah. Wallahu a'lam. Ya, itu dia sedikitlah kesimpulan daripada Ustaz dan juga Ustazah pada hari ini. Daripada Siti, rasanya tak perlu buat Siti simpulkan sebab memang banyak ilmu yang kita dapat hari ini. Banyak ilmu, banyak tips-tips yang kita dah dapat daripada Ustaz dengan Ustazah. Alright, so untuk minggu hadapan pula, Siti nak bagi tahu you guys, untuk minggu hadapan juga, bukan minggu hadapan lah. Minggu hadapan, kita tak ada live sebab kita pergi raya. Kita nak raya, Siti balik kampung. Bye. Alright, so Siti akan bagi tahu you guys untuk 2 minggu yang selepas Raya Korban. Selepas Raya Korban akan ada live pada hari Khamis masa pukul 12.30 iaitu bolehkah hobi kanak-kanak dibawa ke bisnes? Boleh ke boleh? So untuk korang tahu lebih lanjut mengenai tajuk bolehkah hobi kanak-kanak dibawa ke bisnes, jangan lupa untuk join Siti pada live 2 minggu yang akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum. Jumpa lagi semua. Terima kasih Adi.